Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah Maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pengajian kita, iaitu kita nak belajar malam ini berkaitan dengan konsep pembahagian harta pusaka yang mana di belakangnya itu terdapatnya satu lagi perkara yang cukup besar, iaitulah falsafah di sebalik hukum faraid. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah sekalian, bila menyebut tentang pembahagian pusaka ini, maka akan ada orang yang bakal memiliki harta tersebut. Maka orang yang nak memiliki harta ini sepatutnya mestilah mempunyai pengetahuan tentang konsep dan falsafah di sebalik hukum faraid yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada semua umat Islam. Macam malam ni lah. Malam ini tuan-puan tadi 3 rakaat tadi tuan-puan buat apa? Oh, saya solat maghrib. Baik. Kenapa solat di masjid, solat di rumah? Tak boleh, solat di masjid ni pahala besar. Tengok, dah tahu dah. Makna kata tuan-puan tahu kenapa ada beza solat jemaah dengan solat persendirian. Kemudian tuan-puan tahu pula solat berjemaah yang macam mana, iaitu di surau ataupun masjid ataupun di rumah. Tuan-puan tahu harki dia. Tuan-puan tahu kenapa tuan-puan buat. Maka samalah juga dengan hukum faraid ini, tuan-puan kena tahu konsep dan falsafah kenapa Allah Ta'ala buat begini. Sebab dengan memahami konsep dan falsafah inilah maka muncul individu-individu yang tahu menilai hikmah di sebalik pembahagian yang ditentukan oleh Allah Ta'ala tadi. Tapi kalaulah kita hanya tahu pembahagian ini adalah apa itu pembahagian faraid, oh yang saya faham Ustaz, nama saya mesti ada dalam geran tanah. Itu benda nombor 10. Yang saya tahu pembahagian faraid, saya ada hak ke atas harta dia. No. Itu jauh lagi. Yang pertamanya kita kena tahu hikmah di sebalik yang Allah Ta'ala tentukan ini, maka barulah mewujudkan suasana pembahagian dan penyelesaian harta pusaka secara harmoni dan penuh tanggungjawab. Faham ni dulu. Maka kita nak tengok tuan-tuan malam ini, iaitu apa benda yang dikatakan tanggungjawab dalam falsafah pembahagian faraid itu. Sebab hukum faraid ini dia sebenarnya lebih menekankan kepada konsep tanggungjawab dalam kalangan ahli waris itu. Bukan tanggungjawab mengambil sahaja, bukan tanggungjawab nama aku kena ada dalam geran tanah ini. No. Yang utamanya adalah siapakah yang akan menggantikan si mati menanggung nafkah orang yang di bawah tanggungannya waktu dia hidup dulu.
Yang mati ni siapa? Lelaki. Dia kahwin ke tidak? Confirm. Kita kata dia kahwin. Maka bila sebut dia kahwin, maka sebelum ini dia keluar rumah pergi cari nafkah, suap di mulut isteri. Ada anak pula. Sekarang ni dia tak ada dah. Maka yang perlu disuap ni wujud lagi tak? Wujud lagi ustaz. Cuma tukang suap dah mati. Maka kena fikir siapa yang gantikan tempat dia. Maka kita pun jawab, suruh bini dia kahwin baru ustaz. Ni jenis jawab tak cerdik. Tak betul cara beritahu. Kahwin itu kena habis tempoh iddah dulu. Nak boleh ke kahwin, dia bukan habis tempoh iddah hari ni besok kahwin. Dia kena bercinta dulu. Betul tak? Sebelum nak bercinta, tengok juga taste tadi, betul tak betul? Ada orang suka jenis tinggi, ada orang suka jenis kurus, ada orang suka muka mamak, ada orang suka muka macam apa lagi? Chinese look. Jadi dia benda ni panjang. Betul tak betul? Maka orang yang dipertanggungjawabkan menggantikan si mati akan mendapat bahagian yang lebih banyak. Tengok. Orang yang menggantikan, yang dipertanggungkan menggantikan si mati akan mendapat bahagian lebih banyak. Nanti kita akan tengok siapa akan dapat lebih banyak. Makna kata Allah Ta'ala beri dia lebih ada sebab, bukan saja-saja. Kemudian, namun hak waris yang lain mempunyai ikatan kekeluargaan seperti anak lelaki dan anak perempuan tidak juga dilupakan. Ada hak mereka. Dan anak lelaki dilebihkan berbanding anak perempuan kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Lepas tu yang duduk di hadapan bila semayang tu, tanggungjawab bukan kecil-kecil ni. Baik. Kita tengok pada individu yang pertama tuan-tuan dan puan adalah anak lelaki. Apa anak lelaki? Ni yang tengah duduk ni. Anak lelaki ni, betul tak betul? Umur-umur je tua dah. Tapi pernah melalui anak lelaki, betul tak betul? Baik. Maka bila sebut tentang anak lelaki ni tuan-tuan, dalam hukum faraid cukup besar nama dia. Dibincangkan cukup panjang bila dia nama adalah anak lelaki. Kerana hukum faraid menjelaskan anak lelaki mewarisi harta pusaka ibu atau bapa mereka lebih banyak berbanding anak perempuan, iaitu dengan kadar 2:1. Kalau anak lelaki dapat 100,000, anak perempuan dapat 50,000. 2:1. Hukum ini 2:1 ini adalah wajar. Kenapa? Memandangkan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh anak lelaki dalam urusan keluarganya itu. Apa dia yang besar sangat ni? Yang pertama adalah menanggung nafkah keluarga, iaitu isteri dan anak-anak dia. Termasuk dengan saya. Gaji dapat 25 hari bulan contoh. 26 tak ada dah. Kenapa? Rumah, kereta, bil air, bil elektrik, penapis air kukuh, Unify, Astro, U-Mobile, Celcom, DG. Dia tu. Banyak bayar ustaz. Banyak. Minyak kereta. Nursery anak. Dah 4 orang anak. Nombor 4. 11 bulan. 600 bulan. Nombor 5. 3 tahun. 500,500. Nombor 2. Darjah 1. Rumah transit. 200. Nombor 1, darjah 3, 200 rumah transit. Sebulan berapa yang situ? 1,550. Tak sama macam bayar X70 bulanan. Sama? Kalau main gaji 2,500, tak cukup. Kan?
Yang kedua, anak lelaki ni juga dia memelihara dan menanggung nafkah ibu bapa yang uzur dan tidak dapat menafkahkan diri mereka sendiri. Ini baru disebut nafkah tadi. Wajib seorang anak itu, sebab itu kedudukan ibu bapa tadi nombor 2. Tuan-tuan jangan keliru pula. Ada orang duk cakap, dia kata, saya kena utamakan mak ayah saya. Sabar dulu. Orang lelaki tanggungjawab dia yang pertama adalah isteri dan anak dia. Kemudian ibu dan ayah dia ini bila dia kena beri nafkah, bila mana ibu ayah tadi tidak boleh menanggung nafkah diri mereka sendiri. Ayah saya boleh tanggung nafkah dia? Boleh. Pencen dia lagi besar pada gaji saya. Dia boleh menafkahi diri dia dan mak saya. Habis tu ustaz tak bagi duit setiap bulan. Banyak cantik. Bagilah. Yang saya bagi tu bukan nafkah. Yang saya bagi tu apa dia? Hibah lah. Hadiah seorang anak kepada ibu dan ayah dia. Ada orang kata dia boleh tanggung diri dia. Tak payah bagi. Ni jenis anak tak cerdik. Habis tu yang kau boleh besar, boleh kerja di bangunan yang tinggi mencakar langit ni, siapa dia yang buat keluar modal tu? Bukan dia. Ni ada tak jenis anak tak jenis kot ni. Lepas tu tuan-tuan haji, puan-puan ajar, kalau anak-anak setiap bulan beri pada kita, jangan duk tolak, ambil je lah. Kalau start tolak, dia akan jadi habit kat budak tu. Kita ambil, merupakan tanggungjawab dia. Betul tak betul? Dia rasa nak bagi. Rasalah duit tu. Terpulanglah Tuan Haji nak pusing balik dengan beli mainan kat anak dia. Terpulang. Yang penting ambil. Supaya ada rasa tanggungjawab dia. Tak kisahlah 50 ke 100 ke 200 ke. Oh saya tak sampai hati ustaz sebab pencen saya pun dah 15,000 dia bagi 200. Tak ada hal. Ambil dulu. Ambil. Faham? Tak nak. Bagi kat saya. Ya. Kita pergi makan mana-mana. Ambil. Itu kena beringat sikit. Dan anak-anak pun sama. Jangan ingat bila mana mak ayah tadi dah ada duit dan sebagainya, dia tak bagi setiap bulan. No. Setiap bulan bagi. Bagi untuk apa? Nak suruh mak ayah aku ni rasa yang mana duit ini daripada anak yang dia didik dulu. Tapi saya pernah tanya pada mana-mana orang. Saya katakan pendapatan Tuan Haji 15,000 sebulan. Anak bagi 200 sebulan. Mana lebih berharga? 15 ke 200? Confirm dia akan 200. Dia kata 200. Kenapa? Sebab 200 tu datang daripada insan yang dia didik, dia bela daripada kecil. Dia boleh rasa. Tapi ada yang mengadu. Saya tak pernah dapat pada anak saya. Habis tu tak pernah bagi. Ada time raya tu pun bagi ampau je lah. Tengok. Dia kaya. Pendapatannya mewah. Tapi ada di sudut hati dia, dia nak rasa duit anak-anak dia. Bukan untuk kayakan dia. Tak, dia nak rasa. Dia nak tengok, ni, engkau ni anak aku ni, ada tak rasa nak bagi pada aku? Lepas tu, yang ada ni, setiap bulan bank in. Kadang-kadang mak ayah dia malu kan. Kalau mak ayah saya bagi duit ni, dia kira, tapi kalau saya bank in, dia reply, terima kasih banyak. Mungkin dia segan. Jadi saya bagi dengan bentuk bank in. Tu. Kena cerdik juga budak-budak lah ni. Baik. Yang ketiga. Anak lelaki ini dia menjaga dan menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang belum berkahwin. Oh, 3 lah ni. Yang tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri sekiranya bapa atau datuk tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Ni tanggungjawab anak lelaki tadi ni. Ada di kalangan adik-beradik kita yang perempuan menganggur, tak ada kerja dan sebagainya, maka tanggung nafkah dia. Memang pada hakikatnya ayahlah kena tanggung, tapi kalau ayah pun tak mampu, kitalah yang tanggung. Nampak? Jelas. Kemudian yang keempat, tanggungjawab anak lelaki juga menjaga dan menanggung nafkah adik-beradik perempuan yang kematian suami. Suami dia mati.
Sekiranya mereka tidak mempunyai sumber pendapatan sendiri dan sekiranya bapa atau datuk tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Ni nombor 4 ni. Kacau bilau dalam masyarakat kita. Yang mati tu adik ipar kita. Suami kepada adik kita. Dulu waktu dia kahwin, suami dia saja yang kerja. Sekarang ni suami dah mati. Apa nak buat ni nafkah dia ni? Maka tanggunglah nafkah dia. Dia adik-beradik perempuan kita. Dia tak ada kerjaya. Ini bukan saya cipta tu, ini hukum ni. Dan kemudian yang kelima, anak lelaki bertanggungjawab menafkahkan anak-anak kepada adik-beradik lelaki yang meninggal dunia jika bapa atau datuk telah meninggal dunia atau tidak mampu menanggung nafkah mereka. Contoh, saya 5 beradik, Zarifi, Hawiri, Ehsan, Fikri, Ain Nadirah. Ni 5 beradik. 1, 2, 3, 4, 5. Saya katakanlah Ustaz Zarifi mati. Dia ada anak tak? Ada. Dia ada isteri tak? Ada. Maka isteri dia kalau tidak berkerjaya, maka siapa tanggung? Iaitu ayah isteri dia ataupun atuk isteri dia. Kalau dah tak ada, maka adik-beradik lelaki isteri dia. Anak dia tadi ni, iaitu anak saudara saya tadi, maka saya, Ustaz Hawiri, Fikri, 3 orang ini wajib untuk menanggung nafkah anak saudara saya tadi. Kenapa? Sebab tukang cari nafkah bagi individu tadi dah mati. So, berapa tanggungjawab anak lelaki ni? Ada 5. Sesuai tak 2 ni sebuah 1? Sesuai, Ustaz. Tapi kenapa ramai orang komplain? Kenapa ramai kata tak puas hati, tak adil? Kenapa? Sebab yang lelaki tadi tak buat yang kelima-lima tadi. Tu cerita dia. Kalau buat, okey je. Sama lah macam bab poligami, betul tak betul? Tak setuju. Kenapa? Sebab suami tak adil. Cuba yang kita lelaki ni adil. Setiap bulan bagi allowance penuh kat isteri. Tak cukup, tambah. Lepas tambah. Oh, bab setuju. Dia tak setuju kat Puan Hajar? Tak setuju kat, tak nak kata apa. Itu bab lain lah, tuan-tuan. Jadi, 5 benda ini. Habis tu Ustaz, anak perempuan apa cerita? Ustaz nak sebut anak lelaki sampai 5 tanggungjawab ini. Maka dengan molek, anak perempuan hanya bertanggungjawab pada diri mereka sendiri. Sekiranya mereka mahukan kebajikan, kalau dia nak kebajikan, dia nak pahala, mereka boleh membantu kedua-dua ibu bapa, suami, anak-anak, adik-beradik dan sesiapa sahaja yang mereka kehendaki. Apa yang dilakukan oleh anak perempuan sebenarnya bukan tanggungjawab, tetapi sumbangan mereka yang pasti akan mendapat ganjaran di akhirat nanti sekiranya sumbangan itu dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Selesai. Makna kata, Ustaz, kami orang perempuan tak ada tanggung siapa-siapa. Betul. Yang perlu tanggung adalah lelaki. Habis itu sifat kami orang perempuan untuk apa, Ustaz? Menerima sahaja. Yang memberi siapa? Yang kena cari duit siapa? Yang kena cari nafkah siapa? Ni, yang nak pakai kopiah ni. Oh, patutlah Allah Ta'ala buat 2 nisbah 1, Ustaz. Sebab ni, tengok, bila belajar, secara automatik kita pun boleh terima. Cuba kalau tak belajar, kita kata tak adil. Kita mula ungkit, kita cerita bahawasanya yang jaga mak hari tu 3 tahun sebelum mati, saya berhenti kerja. Saya jaga. Bila mati, yang lelaki baru balik. Bila bahagi pusaka, yang lelaki dapat lebih. Ini tak adil. Ya, betul. Sakit hati kita itu. Tapi percayalah, 3 tahun yang kita buat itu bukan sia-sia, ganjarannya lebih besar daripada harta pusaka yang kita terima. Faham? Nampak? Sebab itu saya nak kata di sini, para lelaki sekalian, tak kira lah dalam masjid ke, dalam live ni ke,
yang dengar siaran ulangan ke, kena faham elok-elok. Kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab nak masuk syurga mesti ikut apa yang Tuhan suruh. Dah nak masuk syurga macam mana kalau 5 benda ni pun tak buat? Lepas tu nak mengharapkan yang 5 waktu duduk solat jemaah, belum tentu. Ni tak buat, jawabnya apa dia? Ni tak buat yang 5 ni. Apa jawapannya? Sunat muakkad. Makruh. Dosa besar tuan-tuan weh. Benda dosa ni. Jadi bila benda dosa, kena tinggal. Kena cek balik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang terlepas dalam bab ini, pergi repeat balik, pergi jumpa balik insan yang patut kita beri nafkah hari itu. Tanya dia, aku hari itu aku tak tahu, malam tadi aku baru dengar ceramah di mana estate, kena betul atas kepala aku nak berubah, aku nak settle balik. Pergi jumpa orang itu dan settlekan berapa bayaran yang patut kita bayar pada dia. Nampak? Jelas? Jelas Baik. Insan kedua, masih lagi dalam bab tanggungjawab, iaitu bapa. Hukum faraid menentukan selagi si mati meninggalkan bapa, meninggalkan datuk dan adik-beradik terhalang tidak dapat mewarisi pusaka. Hukum bagi tahu, kalau si mati meninggalkan bapa atau atuk, automatik adik-beradik tak akan mewarisi harta si mati. Saya ulang balik. Sekiranya si mati, tak kiralah dia kahwin ke tak kahwin ke, ada anak ke tak ada anak ke, tapi waktu dia mati, ayah dia masih hidup atau atuk dia masih hidup, maka adik-beradik terhalang daripada mewarisi harta pusaka si mati. Disebabkan kewujudan bapa tu tadi. Uish. Sampai dia boleh halang adik-beradik si mati, mesti ada something ni Allah Ta'ala beri tugas pada dia. Memel lah tuan-tuan dan perempuan. Kenapa? Sebab bapa bertanggungjawab menafkahkan datuk yang uzur dan menafkahkan anak-anaknya sama ada lelaki atau perempuan selagi anak-anak masih di bawah jagaan dan tanggungan bapa mereka. Oh, lama bapa jaga ni. Saya berapa lama bapa saya jaga saya? Lama. Saya perak duit dia daripada bila? Daripada mula lahir. Sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, ijazah. Kemudian waktu tu kerja pun tak ada, sambung pula diploma lepasan ijazah. Ratus ribu ke dia habis untuk saya? Tolong kira untuk saya, ada ratus ribu? Ada tak? Yuran paling mahal lagi saya ingat waktu tu, waktu sambung diploma lepasan ijazah, 7,000 waktu tu. Masa tu diploma dia bayar, ijazah pakai PTPTN, okeylah yuran, tapi bulanan. Ingat lagi waktu ijazah bagi 400 bulan. 400 tu lah isi motor Yamaha 125Z tu, 400 tu lah nak makan setiap hari, 400 tu lah nak balik rumah ke apa semua, 400 tu. Tapi lain ni saya tanya kawan-kawan, 400 tak cukup Dia kata 800 baru cukup. Betul tak? Oh, dia macam bayar gaji orang dah ni. Tak? Gaji pekerja cleaner ni kan. Oh, dahsyat dah ni. Maka bapa juga bertanggungjawab tuan-tuan dan puan menafkahkan anak si mati yang diwarisi hartanya kerana anak-anak itu masih belum boleh berdikari. Betul? Sekiranya semua anak atau cucu sudah dewasa dan boleh berdikari, bapa akan menggunakan harta itu bagi sara diri dan bekalan sepanjang hayatnya itu. Bapa-bapa ni kena ingat molek lah. Saya kalau bapa-bapa bertanggungjawab, saya okey lagi. Jenis tak tanggungjawab ni, naik geram juga tuan-tuan. Bila berlaku perceraian,
Yang bercerai suami isteri. Anak tak bercerai tuan-tuan weh. Banyak berlaku. Bila bercerai, tinggal. Pergi mana? Pergi cari perempuan lain, kahwin. Kemudian dapat anak. Tak peduli dah anak kat sini. Sebab dia kata maintenance makin tinggi. Banyak cantik muka kau. Ini bukan soal maintenance, ini soal kewajipan. Bila tak beri, apa yang bakal berlaku? Bekas isteri yang akan tanggung anak ni. Maka berlalulah masa sampai anak tu pun mencangkau umur 18 tahun masuk universiti. Bercerai dulu waktu tu anak 2 tahun. Sejak 2 tahun sampai anak tu kerja, isteri ni yang beri nafkah. Maka tuan-tuan kena ingat, soal halal haram dia keluarkan itu, pakai duit dia, maka dia yang tentukan. Habis tu, macam mana? Siapa yang buat kerja begini? Dia kena pergi jumpa balik janda dia dulu, tanya, dulu aku jahil, sekarang ni aku nak bayar semua, berapa nafkah yang kau keluarkan dulu? Dia pun pergi ambil kalkulator kat rumah. Okey, semua sekali RM92,008. Aku bagi diskaun RM92,000. Wajib bayar. Berapa ramai yang tak buat benda ni? Bukan sikit-sikit orang tuan-tuan minta maaf cakap. Barangkali perbuatan tak memberikan nafkah kepada anak ini yang menyebabkan tersangkut masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Siapa tahu? Walaupun tuan-tuan haji berbuat najah, orangnya selalu berada di masjid. Sembahyang 5 waktu. Tapi kalau gagal dalam bab itu bukan sunat muakkad bila tak beri. Hukumnya adalah wajib. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun nabil ma'ruf. Jelas dalam Quran. Seorang lelaki menafkahkan orang yang berada di bawah tanggungannya dengan cara yang betul. Banyak lompong ni dalam kalangan kita ni tuan-tuan. You duk ingat bila bercerai hilang tanggungjawab. No. Cerai satu bab yang lain. Tapi nafkah itu wajib diberikan. Itu nombor 2 iaitu bapa. Nombor 3. Insan yang ketiga yang dalam bab tanggungjawab ini tuan-tuan dan puan iaitulah saudara ataupun kita sebut sebagai adik-beradik. Sekiranya si mati tidak meninggalkan bapa, tidak meninggalkan anak lelaki, atau tidak meninggalkan cucu lelaki, maka pewarisan berpindah kepada adik-beradik. Yang mana adik-beradik seibu sebapa mendahului adik-beradik sebapa. Ini kerana sekiranya si mati tidak meninggalkan bapa, tanggungjawab untuk menafkahkan anak-anak si mati berpindah kepada adik-beradik. Contoh kita buat. Si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan. Ni yang mati lelaki. Dia tinggalkan isteri seorang, anak perempuan seorang. Maka isteri akan dapat 1/8. Anak perempuan pula akan mendapat 1/2. Ataupun nak samakan dengan 1/8 tadi, 4/8. 1/8, 4/8, berapa tu? 5/8. 5/8 milik siapa? Isteri dengan anak tadi. 5/8. 5 nak sampai 8, 6, 7, 8. So ada lagi baki Ustaz, 3/8. 3/8 itu adalah bahagian adik-beradik si mati. Buatnya harta yang ditinggalkan 80,000, maka milik adik-beradik si mati adalah 30,000. Itu kalau 80,000. Dah Tuan Haji Puan Hajah rumah bukan 200,000, 1,000,000. Adik-beradik si mati dapat berapa? 300,000. Jadi adik-beradik lelaki si mati dipertanggungjawabkan bagi menanggung nafkah anak saudara perempuannya itu. Ni anak saudara tadi, tanggungjawab dia. Pakai duit mana? Tu kau dapat 3/8 tadi. Pakailah duit tu. 'Eh, dia tak ada harta. Dah tak ada harta, pakai duit kau.
Sebab ini soal kewajipan. Bila sebut nafkah ini, tuan-tuan kena faham. Yang suruh beri nafkah ni siapa? Allah. Yang memberi rezeki ni siapa? Allah. Kalau dua-dua itu sumbernya arahan daripada Allah Ta'ala dan pemberian itu daripada Allah Ta'ala, maka tuan-tuan jangan bimbang tentang kemiskinan. Tuan-tuan buat sajalah. Sebab gaji tuan-tuan dan puan, rezeki tuan-tuan dan puan, bukan toke tuan-tuan dan puan yang sediakan. Dia adalah asbab sahaja. Betul tak? Nah, dalam bab ini soal akidah mesti kemah molek. Ni soal akidah kita ni. Lepas itu bila soal akidah ni cantik tuan-tuan dan puan, isteri masak di rumah tak? Matlamat memasak itu bukan hanya mengenangkan suami, aku buat ini kerana mu ya Allah. Bangun pagi sahur, suami tu bongkang tak? Masak dia. Suami pula suka yang ada lemak, tak? Bubur santan, lambat sikit lah kena gaulnya. Kalau gaul lambat lagi jadi bekok gitu tak? Dia tak comel pula, gaul. Lepas tu panggil suami bila? Barang siap dah. Aku buat ini ya Allah kerana mu ya Allah. Memang letih tapi aku buat kerana Allah Ta'ala. Oh, besar pahala Lepas tu kita orang lelaki pun sama juga. Setiap bulan dapat duit. Bayar. Tinggal 200. Dalam kepala otak nak beli baju ni, krokodil. Tak cukup bulan ni. Tangguh 3 bulan lagi. Tangguh 3 bulan baru boleh beli. Oh, ini pun hebat juga orang macam ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah apa yang kita buat di dunia ini memang letih, memang penat, tetapi untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan percaya cakap saya, ia sangat-sangat berbaloi untuk dibuat. Allah Ta'ala akan balas barangkali di dunia. Kalau tak dapat di dunia, barangkali di akhirat kelak. Saya rasa boleh menitik air mata kita. Waktu itu dalam ketakutan, lepas ke tidak masuk syurga Allah Ta'ala ini, maka ditunjukkan kebaikan kita yang kita tak pernah terfikir yang sebab ni menyebabkan aku masuk dalam syurga Allah. Oh, waktu tu menitik air mata tuan-tuan. Menitik. Siapa tak menitik? Kan? Lepas tu bila kita duk mengajar anak baca Quran kan, gagap, lepas gagap, rasa nak lempang kan, takut menangis tak. Kita pun sabar. Oi, lancar dah. Saya pun rasa dah benda tu tuan-tuan. Nombor 1 lancar dah sikit. Nombor 2 ni gagap lagi ni. Jadi tanggungjawab saya. Biarlah dia jadi lancar baca Quran, dia kenal huruf Al-Quran disebabkan kita punya usaha tadi dan Allah Ta'ala permudahkan dengan izin dia, pasti berbaloi tuan-tuan dan puan-puan. Baloi. Kalau tuan-puan tanya saya lah, kita semua sekali lah, yang kita boleh jadi pandai baca Quran ni asbabnya siapa? Saya jawab untuk diri saya, ayah saya. Kalau dia tak ajar Sabtu Ahad dulu, dia tak marah Sabtu Ahad dulu, dia tak jadikan diri dia guru Quran pada saya, tak mampu untuk saya tuan-tuan dan puan. Bukan kita tak ada kawan, umur yang 30-an, bila buat tadarus, pakat lari, takut nak baca. Kita jumpa, bukan kita tak jumpa. Maka kita mari terfikir, kenapa begini, tanya sebagainya. Maka dia cerita dulu tak pernah ditunjukkan, tak pernah diajar. Dia kata, dululah jauh, dia kata. Oh gitu. Maka timbul satu rasa syukur. Ya Allah, ya Tuhanku, kau muliakanlah ibu dan ayah aku, ya Allah. Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang keempat. Individu yang keempat namanya adalah bapa saudara, pak saudara tadi ni. Sekiranya si mati hanya meninggalkan anak perempuan dan tidak ada waris yang lebih hampir untuk mengambil baki harta pusaka itu. Ni orang yang nak mengambil asabah ni, lebihan tadi ni. Tak ada anak lelaki, tak ada bapa, tak ada atuk tadi ni. Maka waris yang lebih jauh tidak dilupakan. Hukum faraid sebenarnya menghubungkan silaturahim dengan memberikan pusaka kepada bapa saudara si mati itu. Sekaligus bapa saudara yang mendapat pusaka ini juga bertanggungjawab menjaga dan menafkahkan anak perempuan si mati.
Di samping menjadi wali bagi pernikahan anak perempuan itu kelak pak saudara ni. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kan, kedudukan perwalian. Dia hanya boleh berpindah bila mana berlakunya kematian. Ataupun kita kata wali itu diisytihar sebagai wali fasid, baru boleh pindah. Kalau kita bergaduh dengan ayah, kita suruh abang kita jadi wali. No way, man. Kenapa? Sebab ayah tak ada hidup lagi. Sekalipun dia tak setuju, mesti filekan permohonan wali enggan. Setelah mahkamah isytihar ayah itu sebagai wali fasid kerana gagal untuk menikahkan anaknya tanpa alasan yang munasabah dan sebagainya, maka barulah berpindah kepada wali abad yang seterusnya. Tapi kalau tak kerana itu, no. Sekalipun ayah dia tak ada, dia tak jumpa. Cek dekat JPN, status hidup lagi. Cek pula dengan immigration, tak ada keluar, tak ada keluar masuk. Maknanya kata tak pernah keluar, ada dalam sini. Tapi tak jumpa. Itu pun tak boleh lagi berpindah kepada adik dia, adik-beradik lelaki dia. Last kali pergi kepada wali hakim disebabkan wali raib tadi. Oh, tengok sampai tahap tu. Sebab boleh berpindah hanya alasan mati itu saja. Apa nak tanda, nak bagi tahu kat situ? Bukan senang untuk memutuskan silaturahim tadi. Kau bergaduh dengan ayah kau bagaimana sekalipun? No. Kuasa dia tetap ada. Sebab tu kena baik. Jaga ukhuwah itu. Sebab tu bila kita bercerai dengan suami kita, jangan duk cakap kat anak. Ni tak. Bercerai dengan suami duk cakap kat anak. Pokmu dulu ni jahat. Hari-hari duk ulang perkataan tu. Anak pun mari terfikir, betul. Pok aku jahat, pok aku jahat. Dia jadi macam zikir pula tuan-tuan. Ada juga jenis jahat. Kita tahu kita di mahkamah. Duk cakap kat anak ni, bapak engkau ni jahat dulu ni. Setiap bulan duk transfer bapak tadi. Nak jumpa anak, buat lari. Nak jumpa anak, kata anak demam. Nak jumpa anak, halang. Last kali ayah bosan. Duit transfer. Lepas tu bila anak dah besar, dah cerdik sikit, kau ingat ayah kau sayang kau. Kau ingat lagi waktu kau hidup dulu, ada tak dia datang melawat kau? Tengok je pusing kau tu. Jenis perempuan begini, tuan-tuan, jaga-jaga. Jaga-jaga perempuan begini. Dia yang memutuskan silaturahim tadi. Sebab soal bercerai hanya kita dengan dia. Finish. Salah siapa? Salah dua-dua. Senang. Betul? Ada orang bercerai salah seorang. Mesti salah berdua. Betul tak? Betul? Banyak sikit. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Dan macam mana jodoh tak ada? Tutuplah buku. Anggaplah sebagai kawan. Ni tak memutuskan silaturahim. Lepas tu kalau di mahkamah syariah, tuan-tuan minta maaf cakap, kalau kes hak jagaan anak ni, boleh menitik air mata. Boleh menitik air mata. Dan sejarah dalam hidup saya, tuan-tuan, waktu tu memang menitik, saya keluar terus daripada dewan. Apa berlaku? Ibu dengan bapa datang. Si ibu menyatakan, saya dah tak boleh jaga anak ni, sebab saya pun kerja security guard, gaji saya kecil. Habis tu hakim kata macam mana siapa nak jaga? Si ayah pula kata, saya dah kahwin baru, nak jaga apa? Saya dengan bini anak baru pun ramai di rumah, tak cukup nak ni jaga. Budak tu 2 orang. Ada dalam mahkamah, tengok perangai mak ayah masing-masing. Tuan tahu apa jadi lepas pada itu? Seorang tua angkat tangan di belakang. Dia kata, tak apalah yang Arif, kalau 2 orang ni tak ada, serah pada saya. Awak siapa? Saya atuk pada dia. Astaghfirullahalazim. Saya tak boleh tahan, tuan-tuan. Saya keluar pada dewan. Kenapa jadi perangai pelik perangai kita ni? Pelik orang gini ni. Sampai tahap begitu. Budak tu je memerlukan kasih sayang. Budak ni nak sekolah. Tuan-tuan tak pernah sekolah dulu? Pernah tak kita pergi sekolah dulu? Perasan tak kawan-kawan kita yang satu kelas dengan kita, mak ayah dia bercerai. Kehidupan dia dengan kita sama ke tidak? Mana nak sama? Dia kadang-kadang datang sekolah, bawa duit pun tak bawa. Kadang-kadang baju pun tak bergosok. Kadang-kadang kerja sekolah pun tak siap. Nak siap macam mana? Mak ayah tak ada di rumah.
Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, soal keluarga ini mesti dijaga betul-betul. Supaya tak menjadi satu perkara yang mudarat. Mudaratnya kepada anak-anak tu tadilah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana kalau isu itu tak selesai, kita nak pergi pada tanggungjawab yang faraid ni jauh tuan-puan, woi. Tak sampai kita ni. Sebab Islam ini tuan-tuan, dia jaga kebajikan semua orang yang ada. Lahir sahaja seseorang ini akan ada tukang memberikan nafkah kepada dia. Akan ada orang yang menyuap rezeki di mulut dia. Sebab Allah Ta'ala dah beri dah masing-masing punya pekerjaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dibuatlah. Siapa-siapa yang peminta sedekah jalanan yang mana ada, tapi tak tahulah boleh kuat kuasa ke tidak, pergi cari keturunan dia dalam segi hukum, siapa yang wajib menanggung nafkah dia. Sebab kalau setiap orang menjalankan tanggungjawab tuan-tuan, saya berani jamin kadar kemiskinan, apa lagi? Kadar pengangguran, kadar minta sedekah akan berkurang slow. Sebab masing-masing jaga tanggungjawab masing-masing. Sebab itu, duit bulanan yang kita dapat, cuba tengok dari segi hukum, tanggungjawab aku selain daripada isteri, anak, ibu, ayah, ada lagi tak hukum yang kena pada aku? Takkanlah yang peminta sedekah tadi adik-beradik dia semua jahanam. Mesti ada yang okey. Barangkali tak mengaku adik. Itu yang masalah tu. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung lagi pengajian kita pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini tuan-tuan dan puan-puan memberikan pencerahan. Malam ni banyak ni dapat ni dalam bab hukum ni. Tuan-puan faham, tuan-puan jelas, tuan-puan beritahu pula pada orang lain supaya semua orang dapat tahu dan semua dapat selamatkan diri masing-masing daripada dosa ini. Sekadar itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.